InsyaAllah kita sama-sama mulakan kelas dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا علم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita sampai ayat yang ke-26. Hari ini masuk ayat 27. 26 tu ada sikit lagi. Innallaha wal ghaniyyul hamid tu dah habis bincang, cuma saya ada nak ulas satu perkara nanti kita bincangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Baik, ayat yang sebelum ni, lillahi ma fis samawati wal ard. Hanya milik Allah, hanya untuk Allah, ma fis samawati wal ard, apa-apa yang berada di keseluruhan langit, wal ard dan bumi. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Sesungguhnya Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Boleh, dua-dua boleh. Sesungguhnya Allah adalah ataupun sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Baik, saya nak ulas tentang huwa. Huwa minggu lepas saya namakan dia adalah dhamirul fasli. Dhamir al-fasli. Fasli ni maksudnya penyengkang. Al-fasli maksudnya penyengkang. Kalau ikut asalnya fasli ni pemisah, pemisah ataupun penyengkang lah. Apa fungsi dhamirul fasli? Kita letak huwa di tengah-tengah ni. Ini saya buat satu contoh yang lain daripada dua ayat, satu dalam surah Al-Maidah, satu lagi dalam surah Al-Fatir. Surah Fatir. Wallahu huwas sami'ul alim. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Baik. Ayat ini kalau tidak ada huwa di tengah, ini dhamirul fasli ni yang kat tengah ni, huwa. Kalau tak ada huwa, ayat ni akan bunyi macam mana? Allahu as-sami'u. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan faham daripada perkataan as-sami'? Apa makna as-sami'?
Maha mendengar. Cuba terjemahkan Allahus Sami'u. Allah Maha mendengar. Allah yang Maha mendengar ke Allah Maha mendengar? Bila jumpa isim, isim ni kira mula ayat lah. Waw ni jangan dikira Isim mula ayat akan jadi apa, tuan-tuan dan puan-puan? Mubtada. Bila jumpa mubtada kena cari khabar. Mana khabar dia? Ni As-Sami'u jadi khabar, bukan jadi sifat. Sifat kena sama berapa? Kira sama tak 4? Alif lam sama, baris sama, jantinah sama, bilangan sama. Betul kan? Oleh sebab khabar sepatutnya khabar tidak ada alif lam. Khabar kalau jumpa mubtada kena cari khabar. Allahu alimun, Allah adalah Maha mengetahui. Terjemah untuk khabar adalah Allahu basirun, Allah Maha melihat. Allahu qadirun, Maha berkuasa. Khabar tidak perlu ada alif lam, tapi kadang-kadang diletak alif lam. Bila khabar dia ada alif lam, kalau kita tak tengok perhati betul-betul, nampak nanti macam ada persamaan di antara mubtada dengan khabar pada 4 tadi. Maka kita akan, kalau kita tak perhati betul-betul, takut kita akan tersilap faham bahawa As-Sami ini adalah sifat kepada Allah. Kalau sifat, terjemah dia macam ni, Allah yang Maha mengetahui. Ayat tu lengkap. Allah yang Maha mendengar. Lengkap ke belum ayat tu? Lengkap ke? Allah yang Maha mendengar, bukan Allah Maha mendengar. Ni Allah yang Maha mendengar. Contoh saya buat ayat biasa. Pelajar yang rajin itu lengkap ke tidak? Sama tak? Pelajar itu rajin, pelajar yang rajin itu sama ke tak? Kalau pelajar itu rajin, dah lengkap ke belum ayat tu? Pelajar mubtada, rajin tu khabar dia. Kalau pelajar yang rajin itu, dah jumpa ke belum khabar dia? Belum. Pelajar yang rajin itu lulus dengan cemerlang. Itu cerita dia. Yang ni, kalau kita terjemah Allah itu adalah Maha mengetahui, itu dah jumpa. Allah mubtada, Maha mendengar. Allah mubtada, As-Sami' khabar. Tapi sekali pandang nampak ada 4 persamaan. Iaitu ada alif lam, baris, jantinah dan bilangan. Untuk mengelakkan kekeliruan orang mengatakan bahawa As-Sami' ini adalah sifat, maka dia letak apa di tengah? Ini dipanggil dhamirul fasli, memisah penyengkang supaya tak terkeliru. As-Sami' ini jadi sifat, dia bukan sifat, ni adalah khabar. Perkataan Allah ni adalah mubtada. Bila jumpa mubtada kena cari apa? Perkataan As-Sami' ini adalah khabar, bukan sifat. Untuk mengelak kekeliruan orang mengatakan As-Sami' ini adalah sifat, bukanlah kita tak mengatakan Sami' itu sifat Allah. Bukan. Ini dari, memanglah betul Sami' itu salah satu daripada sifat Allah, tapi dalam kedudukan ayat ni bukan nak jadikan sifat, kita nak buat cerita tentang Allah. Allah itu apa cerita dia? Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Untuk mengelak kekeliruan, letak apa di tengah? Huwa, ini nama dia dhamirul fasli. Kalau tak letak huwa, dhamirul fasli penyengkanglah supaya tidak. Kalau tak ada huwa, dia jadi macam ni. Takut-takut orang akan kata ini adalah sifat. Boleh? Itu fungsi dhamirul fasli. Dia letak supaya mengelak kekeliruan. Baik. As-Sami' akan jadi khabar. Al-Alim
Al-alim jadi apa? Sifat 2. Ini khabar 1, ini khabar 2. Allah itu apa cerita dia? Yang pertama, dia maha mengetahui, maha mendengar. Lagi apa cerita tentang dia? Maha mengetahui. Dan Allah adalah, kalau tak terjemah Hua ni pun tak apa. Sebab tu yang minggu lepas saya terjemahkan 2 versi. Nak terjemah Hua pun boleh, tak terjemah pun tak apa. Sebab fungsi dia hanya menyengkang saja. Kalau dalam bahasa Melayu kita tulis terangan, lepas tu tiba-tiba ada ni kat tengah-tengah tu. Ini disebut ke tak? Kalau kita baca tak sebut kan? Jadi dalam bahasa Arab kita boleh umpamakan Hua ni macam ni lah. Kalau tak sebut pun tak ada apa-apa masalah. Baik. Allah maha adalah, maha mendengar, lagi maha mengetahui. Yang ni Allah adalah Al-Ghani. Apa makna Ghani? Maha kaya, Al-Hamid, lagi maha terpuji. Bukan kaya saja, maha kaya. Manusia ada ke sifat maha kaya? Tak ada. Qarun kan kaya. Kalau kita bahasa Melayu biasa, kaya gila, cakap macam tu. Ada tak? Allah maha kayanya, Allah sampai tak perlu langsung kepada makhluk yang lain. Tak perlu langsung. Manusia kaya-kaya, manusia perlu tak? Boleh tak dia duduk sorang-sorang? Dia kaya-kaya, duduk sorang je kat pulau tu, dia sorang. Dia kaya, dia sorang kat situ. Boleh? Tak boleh. Dia akan jadi miskin jugalah. Maknanya manusia ni nampak macam kaya tapi sebenarnya miskin. Dia masih memerlukan pertolongan. Pertolongan daripada orang lain. Baik, jadi perkataan Allah akan jadi apa? Tuan-tuan dan puan-puan, samalah macam tadi. Ini akan jadi mubtada. Al-Ghani ni khabar 1, Al-Hamid khabar 2. Huwa ni akan jadi apa? Dhamirul fasli. Diletak di tengah itu, disengkang. Kenapa? Supaya mengelak kekeliruan. Kalau tak ada huwa, nanti takut-takut ramai yang terkeliru. Dan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui itu, apa cerita dia? Tak ada dah, padahal dah berhenti dah kat sini. Jadi supaya mengelak kekeliruan, letaklah huwa. Boleh? Dan bila sebut dhamirul fasli, bukan huwa sajalah. Semua dhamir boleh jadi dhamirul fasli. Kalau mereka semua lelaki, macam mana nak terjemah, nak sebut bahasa Arab? Kalau huwa, apa makna huwa? Dia. Mereka berdua? Huma. Mereka semua? Hum. Dia perempuan? Dia perempuan. Semula dia lelaki. Mereka berdua. Mereka semua. Hum. Dia perempuan. Mereka berdua. Mereka semua. Okeylah tu. Baik, jadi hum, kalau ramai hum. Dalam surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu. Hum itu adalah dhamirul fasli. Sengkang je. Kalau tak terjemah pun tak apa. Al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Kalau tengok dalam terjemahan, mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Ulaika, mereka itu. Hum, mereka. Mereka itu, mereka. Orang-orang yang berjaya. Jadi, hum di tengah itu adalah penyengkang sahaja. Supaya mengelakkan kekeliruan. Samalah macam ni. Supaya tak berlaku kekeliruan bahawa dia akan jadi sifat, maka letak huwa. Dan dalam ayat yang kita bincangkan sebelum ni, minggu lepas, innallaha huwal ghaniyul hamid. Ada huwa. Huwa itu pun dipanggil dhamirul fasli. Boleh? Okey.
Seterusnya kita bincang ayat yang ke-27 Ayat yang ke-27 ni agak panjang. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu Baik, yang ni dah ke belum tuan-tuan dan puan? Belah ni saya nak kena padam sebab dia panjang ayat ni dan saya tak boleh potong sebab dia semua satu ayat. Sudah Khalas. 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 Khalas? Khalas ni habis, selesai. Cukup. Hasbuk. Ya, boleh juga hasbuk tu berhenti cukup. Hasbuk ni maksudnya cukup. Cukup. Hasbuhu jahannam, cukuplah baginya neraka jahannam. Hasbi, hasbi tu samalah. Hasbu, hasma, hasbi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah. Cukup. Tapi ialah kalau cukup ni tak sesuai dengan kat sini. Kita selesai ke belum? Khalas? Ya? Eja. Kalau sebut betul. Ni khalas. Ataupun macam ni, khalasa. Khalas. Satu lagi orang gunakan perkataan Arab yang biasa guna mashi. Mashi. Mashi, meshi. Patutnya mashi tapi bila jadi slang jadi meshi. Bukan Messi bukan pemain bola tu. Ya. Meshi. Okey? Meshi. Mashi, mashi. Mashi ni sebenarnya daripada makna masya. Masya berjalan. Rasanya dah ada jumpa ke perkataan masya dalam yamshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur? Oh tak, itu dalam surah Al-Mulk. Kelas yang pagi tadi dah jumpa perkataan masya. Masya berjalan, masyi orang yang berjalan. Tapi boleh juga dimaksudkan dengan kalau sembang-sembang, okey tak ni? Hari ni kita buka puasa kat masjid lah. Masyi? Masyi. Masyi maknanya okey lah.
Dia Mashi asalnya tapi orang Arab dia cakap slang, dia jadi Mashi. Macam anta lah. Anta, tak ada sebut anta, dia sebut ente. Ente. Ya. Piramli ni memang dah pernah pergi sana. Orang Mesir ada je yang kenal Piramli. Dia kalau tak silap saya, dia memang pernah sampai ke Port Said. Di satu tempat di Mesir nama Port Said, dia pernah sampai sana. Sebab tu dia punya cerita dia banyak ilham kat sana. Pakai ada hamba jual lah, batu pakai pakai apa tu, pakai terban tu lah. Jangan marah nanti kena jual. Habibi Maulana itu, maknanya dia belanja lah, dia tahu. Kan ilham cerita dia kan banyak yang ala-ala ke sana. Dan sebenarnya orang Arab Mesir pun ramai juga yang kenal Piramli. Dan orang Arab Mesir dia suka tengok cerita apa, tahu tuan-tuan Muhammad? Cerita macam cerita Piramli itulah. Kalau tengok TV dia tu, alai, cerita macam zaman 70-an, 80-an ni cerita dipasang kat TV. Tapi itulah yang dia tengok. Ya, sekarang lah saya baru balik, kira 4 tahun 5 tahun lepas. Itulah kalau buka TV, itulah cerita dia punya dengan muzik macam kita tengok cerita Piramli, macam itulah. Tapi memang mereka agak klasik sikit Mesir ni. Dan orang Mesir romantik, klasik dan romantik. Bukan yang muda-muda, yang dah berumur yang dah berumur 50-an, 60-an, jalan pegang tangan lagi. Sebab itulah Imam Syafi'i sebelum dia berhijrah ke, Imam Syafi'i makam dia ada di Mesir, di Kahirah. Sebelum dia duduk di Kahirah, Mesir, dia duduk di Iraq. Dalam mazhab Syafi'i dia ada, kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar lebih dalam, akan ada dua pandangan dipanggil qaul jadid, qaul qadim. Qaul qadim ni lama, pandangan yang mula-mula masa di Iraq. Qaul jadid, pandangan yang baru. Yang dipakai banyaknya qaul jadid lah, pandangan yang terbaru lah, yang terkini. Dulu di Iraq dia mengatakan bahawa pandangan dia, lelaki dengan perempuan bersentuhan tanpa lapik batal. Tak batal. Di Iraq, lelaki dengan perempuan yang bukan mahram lah. Kalau mahram tu memanglah tak batal. Baik, yang bukan mahram suami isteri, kalau berpegangan, bersentuhan kulit, tak batal wudu. Tapi bila dia telah pergi ke Mesir, dia tengok orang Mesir ni romantik, dah berumur pun pegang tangan lagi. Maka dia keluarkan qaul ataupun pandangan yang terbaru. Bila bersentuhan lelaki dengan perempuan tanpa lapik, maka batal wuduknya. Cuma ada detail lah kat situ, macam mana untuk perubatan ke, ataupun kalau lelaki tu dengan perempuan itu dah memang sama-sama, dah memang tak ada keinginan untuk macam orang muda kan, itu hukum lain pula. Ini hukum secara keseluruhannya macam itulah. Baik. Masih tak dengar. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamul wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Ma nafidat kalimatullah. Tadi berapa hari bulan tadi? 16 15 minggu ke berapa?
27. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan buka diagram warna pink. Kita keluarkan perkataan yang popular. Yang pertama, waw haraf apa? Nak mula cerita baru, nak sambung? Cerita sebelum ni Allah memiliki langit dan bumi. Cerita yang berikutnya, kalaulah semua pen buat semua pokok buat pen, laut jadikan dakwat, nak tulis kebesaran Allah, ilmu-ilmu Allah, maklumat-maklumat Allah, nescaya tak habis. Baik, ceritanya berkait ke tak? Sebelum ni cerita Allah memiliki langit dan bumi. Yang berikutnya cerita nak menggambarkan bahawa ilmu-ilmu Allah, maklumat Allah itu sangat banyak. Kalau gunakan pokok yang ada di bumi buat pen, laut dijadikan dakwat, tak habis nak tulis. Cerita yang sama ke? Topik yang sama ke tidak? Cerita baru. Yang sebelum ni cerita tentang kebesaran Allah kan? Yang kedua ni, ayat yang ni sama. Sebenarnya ini adalah haraf atau sambung cerita. Masih berkisah tentang kehebatan, keagungan Allah. Kemudian lau ni tak popular, tapi dia hampir-hampir dengan bahasa Melayu. Kalau. Lau ni maknanya kalau ataupun jikalau. Jikalau ataupun kalau. Kalau ada lau ni, benda tu berlaku ke tak? Ya. Berlaku ke langsung tak berlaku? Akan berlaku. Mungkin berlaku. Ke tak akan berlaku? Contohnya, kalau aku kaya. Dia maknanya dia masa tu tak kaya lah. Sama ada dia akan kaya ataupun tidak, wallahualam. Baik. Lau ni kalau dipanggil haraf syarat. Dia tak popular, saya tak tandakan. Nama dia haraf syarat, cuma dia hampir dengan bahasa Melayu. Kita terjemah jikalau. Baik, bila jumpa haraf syarat nanti kena cari apa? Ayat syarat dulu dan ayat jawab. Sebab ini semua satu ayat ni memang ada kaitan. Jadi sebab tu saya tak boleh nak potong-potong. Kena bincang semua. Mana ayat syarat dia? Mana ayat jawab dia? Nanti kita cari. Lagi? Anna. Haraf apa? Haraf taukid. Bila jumpa anna kena cari apa nanti? Kena cari isim. Kena cari isim anna dan isim anna dan khabar anna. Nanti kita carilah isim dia bari apa, khabar dia bari apa. Nanti kita cari. Kemudian ma. Apa makna ma? Ma ada 3 makna. Satu terjemah apa yang. Lagi apakah. Satu lagi tidak. Ma ada 3 makna. Satu apa yang. Kalau apa yang dia isim mausul, kat tengah-tengah atas. Kalau terjemah apakah, pertanyaan, istifham. Kalau terjemah tidak, haraf nafi. Di sini yang sesuai ialah isim mausul. Terjemah apa mah? Apa yang. Kemudian fi apa? Haraf jar. Kenapa al-ardi bagi bawah? Fi Al-ardi tahu kan apa makna dia? Bumi. Kemudian min haraf jar. Syajarah tahu syajarah? Pokok.
Syajarah pokok. Tahu ke tak? Biasa ke tak perkataan syajarah ni? Tak biasa, tak apa, saya tak tanda. Baik, aqlam tak biasa. Qalam biasa. Kalam? Qalam. Baik, ini yang kita orang Melayu sebut kalam tu, itu. Tapi orang Melayu sebut pelat lah. Sepatutnya qalam. Orang Melayu tak sebut qalam juga, sebab nanti kalau sebut qalam nanti faham lain. Qalam ikan. Baik, aqlam ini jamak kepada qalamun. Apa makna qalam? Pena ataupun pen lah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jamak dia apa? Aqlamun. Jamak apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Jamak taksir. Jadi perkataan ni nanti tak payah cari dah lah, kita dah tahu. Qalam pen satu, aqlam jamak dia. Kemudian waw. Haraf apa? Ada berapa makna waw? Waw ada berapa tuan-tuan dan puan-puan? 3. Apa dia? Istinaf lagi, taukid lagi, ataf. Ada 2 lagi sebenarnya. Wow, ada 5 makna tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Sekejap ya. Yang pertama, kalau berada di permulaan, maka dipanggil haraf istinaf. Mula cerita, cerita barulah. Istinaf Kalau nak sambung, haraf ataf. Boleh juga terjemah waw ini ialah dalam keadaan, padahal, walhal, sedangkan. Maka ini dipanggil apa? Orang Melayu sebut walhal, orang Arab sebut wawul hal, untuk menunjukkan keadaan. Ada juga terjemahan waw ialah demi. Maka dia ni dipanggil haraf apa? Taukid. Dan lebih spesifik dipanggil qasam. Di qasam ni di bawah taukid. Qasam ni maksudnya apa? Sumpah. Kan sumpah ni untuk menegaskan kan. Orang Arab dia tak sebut waw taukid. Waw tu haruf taukid, tapi dipanggil qasam. Cuma di bawah, secara keseluruhannya di bawah tajuk taukid. Tapi nama dia spesifik ialah qasam, sumpah. Dan yang terakhir terjemah bersama. Yang ini dipanggil apa? Waw ma'iyah. Mula dan padahal, sedangkan, walhal, dalam keadaan, demi, dengan bersama. Yang mana satu ni? Saya tolong tuan-tuan dan puan-puan. Waw kat sini ialah wawul hal. Tak apalah yang tak biasa jumpa ni, tak apa. Baik, saya tolong
Dipanggil apa kat sini? Wawul hal. Nanti nak terjemah apa? Terjemah pada hal, wal hal, sedangkan ataupun dalam keadaan. Dan jikalau sesungguhnya apa-apa yang berada di sedangkan lah yang kat sini yang sesuai terjemahan dia ialah sedangkan. Waw tu nanti jangan terjemah dan, tapi terjemahan dia sedangkan. Baik, lagi Al-bahru tahu tak? Al-bahru tak tahu? Bahrun tak tahu? Bahrun ialah laut, ya. Pernah dengar nama kitab Bahrul Mazi? Bahrun maksudnya ialah laut. Jamak dia ialah abhur. Jamak apa tuan-tuan dan puan-puan? Abhurun, jamak taksi. Ada dua-dua perkataan bahrun ada, nanti abhur pun ada. Bahrun laut, jamak dia abhur, laut-laut. Ada berapa laut? Cuma sekali kat dunia ni ada berapa laut? 7 ya. Ada berapa benua? Ya. Benua ada berapa? Banyak ya. Bukan 7. Benua Afrika lagi. Afrika, Australia, Asia, India, Amerika. Lagi? Antartika. Baik, tak apalah. Tak apalah. Okey, bahrul laut satu Jamak dia ialah abhur. Dah ada dua-dua dalam ni saya tanda. Ataupun kita tak payah bincang dah lah. Lagi perkataan apa yang popular? Dhamir Yamuddu tahu makna yamuddu? Yamuddu. Mat tahu perkataan mat? Mat. Apa makna mat? Mat asli, mat wajib, mat jaiz. Apa makna mat? Memanjangkan. Panjang lah, memanjangkan. Ini sama Ini daripada perkataan mat tu. Panjang. Ini fi'il mudhari' dia. Baik. Okey, kemudian min haraf jar. Ba'di apa? Ba'di popular juga. Ya, kalau berkait dengan masa ni dipanggil zaraf makan ke zaman? Makan ke zaman? Makan. Zaman. Ni puasa-puasa ni makan. Ini zaraf zaman. Ba'di zaraf zaman Baik. Kemudian hi dhamir sekali lagi. Sab'ah tahu sab'ah? 7. Abhur ni tadi dah saya sebut Abhur ni jamak kepada bahrun. Kalau satu bahrun, jamak dia abhur. Kemudian jumpa ma sekali lagi. Ma tadi ada 3 makna kan? Apakah, apa yang, apakah ataupun tidak. Di sini terjemahan yang sesuai ialah tidak. Haraf nafi. Kalimat cakap Melayu. Perkataan Allah cakap Melayu. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah.
Okey, apa perkataan yang tak tahu dalam ayat ni? Nafidat je lah kan? Yang lain semua okey lah, dah tahu kan? Nampak macam panjang, sebenarnya banyak dah kita tahu. Cuma yang kita nak lebih perhalusi ialah kedudukan dia, mana fi'il, mana fa'il, mana ayat syarat, mana ayat jawab. Yang kita tak tahu ialah perkataan nafidat sahaja. Baik, kita cari nafidat dulu, baru kita bincang yang lain. Nafidat ada berapa huruf? Nafidat, nun, fa, dal dengan ta, ada berapa huruf? 4. Nak cari dalam kamus, jadikan 3. Apa yang nak dibuang? Kenapa buang ta? Baik. Sebab dia mati mati buang. Baik, sebab kalau fi'il, tuan-tuan dan puan, ada tambah ta tu ialah huruf tambahan Kalau hiya tambahlah ta. Kalau qala huwa qala, kalau hiya qa, kalau huwa qala, kalau hiya qa lat, kalau zahaba zahabat, kataba katabat, darasah darasat, nafidah nafidat. Maknanya huruf asli dia ialah nun, nafidah lah. Okey, cuba cari nafidah dalam kamus. Ha, itu ba tu, titik untuk ba. Yang saya tulis titik ni titik untuk ba. Siapa jumpa? Nafidah. Ya. 50. Empat, 3, 1 sebelah kanan, 5 baris daripada atas. Fi'il madhi bunyi macam mana? Nafidah ya. Jumpa tak? 4, 3, 1 sebelah kanan, 5 baris daripada atas. Fi'il madhi dia bunyi macam mana? Fa-nya ada baris tak? Ada baris ke tak? Tak ada baris kan? Macam tak ada baris, dah ada titik kecil je. Sebenarnya itu baris bawah Nafidah. Kalau tak nampak, tolong letaklah baris dia. Fa tu baris bawah. Fi'il mudhari' dia yanfadu. Isim masdar dia nafadan. Apa makna dia? Nafidah. Mana terjemahan dia? Bukan yang besar perut, yang gemuk, yang bengkak tu bukan. Itu perkataan yang atas Itu manfukh. Nafidah ni maksudnya habis, tak ada lagi. Kalau fi'il madhi dia telah habis, fi'il mudhari' dia sedang atau akan habis. Baik, jadi nafidah kat sini habislah. Bila ada ma tadi terjemah haraf nafi. Kalau nafidah habis, kalau ma nafidah tak habis, tidak habis.
Nanti kita bincangkanlah. Baik. Boleh tandakan. Okey, kita nak mula daripada awal. Walau dan jikalau. Anna, apa makna anna? Sesungguhnya. Beza anna dengan inna ialah inna di permulaan. Inna a'tainakal kautsar. Dalam haraf taukid kita tengok haraf taukid bawah sebelah kanan. Haraf taukid ping A. Jumpa haraf taukid sebelah kanan ping A. Yang pertama apa? Inna. Boleh juga baca anna. Dua-dua boleh. Nak baca inna dan baca anna boleh dua-dua. Dan makna dia sama sesungguhnya. Beza dia ialah inna di mana? Inna di permulaan, anna di tengah-tengah. Yang ni mula ke tengah? Dia dah ada perkataan yang lain sebelum dia, maka gunakan anna. Sesungguhnya Jadi bila jumpa anna kena cari isim dan khabar. Cuba tuan-tuan dan puan-puan cari isim inna baris apa, isim anna baris apa. Diagram mana purple A. Isim inna dekat mansub ke marfu'? Mansub. Mansub baris atas lah. Khabar inna marfu'. Ni saya tolong tanda kat depan. Maknanya nanti tuan-tuan dan puan-puan kena cari mana perkataan yang baris atas, mana perkataan yang baris depan. Okey, mana dia? Mana isim inna? Bukan, kalau perkataan dia anna, anna lah. Jangan sebut isim inna pula. Sebab ni perkataan dia anna kan, kita sebut isim anna lah. Mana isim dia? Ma. Ya. Ma baris atas. Ya. Dalam perkataan ma tu yang baris atas apa? Ma. Memang ada baris atas. Yang baris atas ni huruf apa? Mim. Hujung dia huruf apa? Alif ni apa? Ada baris tak? Mati kan? Kalau nak tengok baris dalam bahasa Arab, tengok huruf yang mana? Las. Jadi huruf las dia mati kan? Dia hukum dia mabni. Kan isim mausul mabni kan? Cuba tengok dalam diagram yang sama sebelah kiri. Nombor berapa isim mausul? Nombor 3 pink B, purple B, purple A, pink B pula, purple A. Tengok diagram yang sama purple A tadi, tengok sebelah kiri. Jumpa tak yang mabni? Yang pertama ialah apa? Dhamir. Yang kedua, yang ketiga isim mausul, hukum dia mabni. Jadi tak apalah, biarkanlah dengan baris yang asal. Dia akan jadi isim anna. Cari khabar dia dulu, baru kita terjemah. Khabar baris depan. Mana perkataan yang baris depan? Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun, ini akan jadi khabar dia. Syajaratin, kenapa baca baris bawah? Selepas haraf ja. Baik, al-ardi pun selepas haraf ja. Maknanya kita dah jumpa isim dan khabar dia. Cuma satu lagi yang saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan tengok nanti, perkataan syajarah. Walaupun kita dah tahu makna dia pokok, tapi saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam kamus. Perkataan syajarah ni, kalau nak tengok dalam kamus, nak cari, nak buang huruf apa? Berapa huruf ni? Syajarah ada berapa huruf? Nak buang huruf apa? Biasanya perkataan yang ada ta marbutah. Ta marbutah itu juga adalah huruf tambahan. Kalau lelaki muslim, perempuan muslimah, mukmin
Mukminah. Aziz, azizah. Baik. Jadi perkataan yang kita nak cari, tengok shin, jim, ra. Muka surat 160. Dekat dengan huruf shin tu, hitam shin tu, sebelah dia ada asy-syajar, jamak dia asjar, kemudian ada tulis mim fa syajarah. Apa makna dia? Dekat tengah-tengah 160 sebelah kanan, dekat-dekat dengan huruf shin tu, hitam tu. Pohon, pokok. Jadi perkataan syajarah ni mufrad ke jamak? Mim fa itu simbol kepada singkatan mufrad. Dekat sebelah syajarah tu, sebelah kanan dia ada tulis mim fa kan. Mim fa itu adalah simbol ataupun singkatan kepada kepada mufrad. Kalau jim, singkatan kepada apa? Jamak taksir. Jadi perkataan syajar ni dia ada, kalau satu syajarun ataupun syajaratun, samalah. Syajaratun jamak dia apa? Asjarun. Okey. Selesai. Kalau ada tulis mim fa tu maknanya apa? Mufrad, single. Okey, cuba kita tengok ayat kita ni. Dan jikalau, walau, dan jikalau, annama, sesungguhnya, mah, apa-apa yang, dan jikalau sesungguhnya apa-apa yang fil ardi, di dalam bumi. Kalau nak sedap terjemahan tambah berada. Dan jikalau apa-apa yang berada fil ardi, di bumi, bukan dalam bumi, di bumi. Min, daripada syajaratin. Berapa banyak? Syajarah ni mufrad ke jamak? Mufrad. Satu pokok ya. Dan jangan terjemah dulu. Dan jikalau sesungguhnya apa-apa yang berada di bumi daripada satu pokok. Ada berapa banyak pokok kat bumi? Tapi patutnya guna-guna asjar lah jamak kan. Tapi perkataan yang digunakan ialah syajarah. Macam mana ni tuan-tuan dan puan? Okey. Maksudnya ialah segala jenis pokok. Untuk menunjukkan semua jenis pokok. Dalam surah wal asri, innal insan, demi masa, sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Insan ni mufrad ke jamak? Insan. Seorang ke ramai? Ramai. Insan mufrad. Jamak dia apa? An-nas. Kalau seorang al-insan, kalau ramai an-nas. Baik, adakah manusia yang rugi tu seorang je? Demi masa sesungguhnya manusia, seorang manusia je yang rugi dalam kerugian. Ke ramai yang rugi? Maksudnya di situ ialah semua jenis manusia. Kat sini menunjukkan jenis
Dan jikalau sesungguhnya apa yang berada di bumi dari segala jenis pokok. Walaupun pokok tu satu, tapi semua jenis pokok. Pokok ada berapa banyak jenis? Banyaklah, tak terkira. Yang penting dia termasuk, dia tu dipanggil pokok. Semua jenis pokok. Daripada segala jenis pokok. Aqlamun. Terjemahan khabar apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Adalah aqlamun, pen-pen ataupun pena-pena. Dan jikalau sesungguhnya apa-apa yang berada di bumi dari segala jenis pokok adalah pena-pena ataupun pen-pen. Maknanya pokok tu semua dijadikan pen. Berapa banyak pen boleh dapat? Satu pokok pun berapa banyak batang pen boleh dapat. Ini semua jenis pokok. Baik, dan jikalau sesungguhnya apa-apa yang berada di bumi dari segala jenis pokok adalah pen-pen ataupun pena-pena. Sama ke pen dengan pena? Yang mana betul? Oh, pen bahasa Inggeris, pena Melayu. Okey. Kalaulah pokok jadi pen, laut jadi apa? Dakwat. Boleh faham kan? Boleh faham kan? Sebab itulah logik akal kita kan. Baik. Nanti tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Wow ni sedangkan al-bahru, laut itu. Sedangkan laut itu satu laut, tak payah terjemah satu tapi terjemah laut je lah. Sedangkan laut itu, kalau bumi, kalau pokok jadi pen, laut jadi apa? Dakwat ataupun tinta. Perkataan dakwat tak ada dalam ayat kita. Ada dakwat. Nikmat ni tadi saya kata panjang. Ini semua ni popular ni, kita tahu makna dia. Tak ada jadi yang ini kita kena keluarkan. Walaupun tak ada, tapi kita faham kan? Bila saya sebut bahasa Melayu, tuan-tuan dan puan-puan boleh faham kan? Jadi orang Arab walaupun tak ada perkataan dakwat, dia boleh automatik tahu walaupun tak ada dalam ayat. Cuma ulama tafsir tetap keluarkan apa yang tak nampak, sebab mungkin nanti kemudian dia tahulah ramai orang nak belajar bahasa Arab, jadi mereka pun bantu. Sebenarnya ada perkataan saya kena keluarkan di sini. Ayat dia al-bahru. Saya nak kata dia ni mula ayat saya kurung. Memanglah kalau tak dikurung nampak tengah-tengah ayat. Bila kurung nampaklah mula ayat Baik. Kemahiran nak mengurung ni belum ada lagi lah pada tuan-tuan dan puan-puan Untuk permulaan ni tak apa, saya bantu. Baik, al-bahru isim mula ayat akan jadi apa? Mubtada. Mubtada baris apa? Baris depan. Sebab tu al-bahru baca baris depan. Bila jumpa mubtada kena cari apa? Khabar. Khabar pun baris depan juga. Kalau pokok jadi pen, laut jadi apa? Dakwat ataupun tinta, dalam bahasa Arab hibrun. Perkataan hibrun ini tak ada dalam tulisan Perkataan hibrun ni tak ada. Sedangkan laut adalah dakwat. Adalah dakwat tu tak, dakwat itu tak ada dalam tulisan. Tapi terjemah kena letaklah. Sedangkan laut adalah dakwat ataupun tinta. Bukan. Kat sini je. Adalah tinta itu dalam tafsir ada, dalam ayat ni tak ada. Ya, hidden. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bukan maknanya kita tak bolehlah bermudah-mudah main ikut tafsir, ikut terjemah, ikut kita je Sebab ada perkataan yang tak nampak dalam Al-Quran ni banyak. Sebab bahasa Al-Quran ni ialah bahasa yang sastra yang tertinggi untuk orang Arab.
tak boleh ditangani oleh orang Arab. Tiba-tiba kita baca-baca tafsir, kita pandai-pandai mentaksir Al-Quran sendiri. Baik. Tapi kalau saya tanya tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab kan? Kalau pokok jadi pen, laut jadi apa? Dakwat kan? Baik. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh faham, kalau saya tanya bahasa Melayu, orang Arab bila baca bahasa Arab, Al-Quran ni bahasa Arab, dia boleh faham ada. Tapi ulama tafsir tetap keluarkan. Tulis dalam tafsir yang tak nampak ni supaya membantu orang-orang yang kemudian Jadi al-bahru, sedangkan laut adalah dakwat. Adalah dakwat tu dalam tafsir. Baik. Okey, cuba terjemah semula. Walau saya terjemahkan semula Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Dan jikalau sesungguhnya apa yang berada di bumi dari segala jenis pokok adalah pen-pen, sedangkan laut adalah dakwat ataupun tinta. Baik. Kemudian rehat 5 minit. Yamudduhu. Yamuddu saya dah bagi terjemahan tadi, ialah menambah. Jangan terjemah dulu. Bila jumpa fa'il kena cari apa? Ni fa'il apa? Fa'il mudhari'. Bila jumpa fa'il kena cari apa dulu? Fa'il. Cara nak cari fa'il, cari isim baris depan atau cari dhamir yang tersembunyi. Saya nak padam yang ni. Khalas? Baik. Bila jumpa fa'il, kena cari fa'il. Mana fa'il? Nak cari fa'il, mula-mula cari baris depan dulu. Cari isim baris depan. Ada tak? Mana? Hu baris depan Saya nak tanya, hu ni dhamir apa? Muttasil, melekat lah. Melekat dengan apa? Isim ke fa'il? Akan jadi apa? DMDF akan jadi apa? Dhamir melekat dengan fa'il. Memanglah tak nampak melekat, sebab huruf dal ni, huruf yang ada ekor tak boleh sambung tulisannya dengan selepasnya. Memanglah tulisan tak melekat, tapi sebenarnya dia dhamir muttasil. Kalau terpisah kita gunakan huwa Kalau terpisah huwa, kalau sambung jadi hu. Tak sambung ni nampak dari segi tulisan sebab huruf dal, kalau sambung juga lepas dia tak jadi huruf dal Dhamir melekat dengan fa'il akan jadi apa? Maf'ulun bih. Tak boleh ganggu dia. Selain daripada hu, ada tak yang lain yang baris depan? Tak ada. Tak ada. Yamuddu min ba'dihi sab'atu. Inilah fa'il dia. Baris depan kan, sab'ah. Kemudian sab'ah ada alif lam tanwin. Dia akan jadi apa? Mudhaf. Bila jumpa mudhaf, cari mudhafun ilaih. Mana dia? Mana mudhafun ilaih? Tak ada. Abhurin. Apa tanda dia mudhafun ilaih? Baris bawah. Jangan pening-pening tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada mudhaf, mana mudhafun ilaih? Lepas dia lah. Bersandar boleh jauh-jauh tak? Saya bersandar ke dinding belakang tu, mana boleh. Maknanya dia nak sandar sebelah dia lah. Ni abhur ni, selepas dia ni dipanggil mudhafun ilaih. Okey. Sikit lagi. Yang ni ba'di. Kenapa baris bawah ba'di?
Selepas rojar ada alif lam ba'di tanwin, dia akan jadi mudhaf. Hi akan jadi apa? Mudhafun ilaih. Apa tanda dia? Bari bawah. Ya. Ya, yang lebih tepatnya ialah dhamir melekat dengan isim. Tapi kenapa dhamir bukan hu ke ni? Hu. Kenapa baca hi kat sini? Ya, yang lebih tepatnya bukan lepas rojar. Lepas rojar ba'di ni baris bawah. Di baris bawah kenapa? Sebab sebelum dia baris bawah. Kalau perkataan sebelum dhamir itu baris bawah, lebih ringan baca ba'dihi. Kalau baca ba'dihu berat. Orang Arab lah. Orang Melayu sama je. Baik. Okey, jadi kita dah tahu dah komponen ayat ni. Untuk terjemah, yang ni tak apa tuan-tuan dan puan, jangan fikir-fikir sangat, jangan menong lama sangat ayat ni. Memang dia berbelit sikit. Baik. Ni ada yang tak nampak lah yang ni. Kalau tak faham sangat pun tak apa. Ya? Yalah. Yang ni jangan kalau macam saya sebut tadi lah. Kalau pokok jadi pen, laut jadi apa? Dakwat dalam bahasa Arab hibrun. Cuma dalam tulisan tak ada itu je. Kalau tak faham sangat, tak berapa faham, pening-pening lalat, tak apa tuan saudara puan. Tak payahlah fikir sangat. Nanti dah habis 2 jam balik rehat tidur. Baik. Okey. Untuk ayat yang berikutnya ni saya kena terjemah fa'il dulu. Untuk mudah faham Tadi sedangkan laut adalah dakwat. Sedangkan laut adalah dakwat. 7 lautan. Terjemah 7 lautan dulu 7 lautan menambah kepadanya. Nya tu apa? 7 lautan menambah kepadanya. Nya tu apa? Nya tu apa? Kalau ustaz saya dia marah kalau terjemah. Hendaklah menunaikan memberikan zakat kepadanya. Apa nya? Nya tu apa? Nya tua ke nya muda? Nya tu kan nyor Nyor tu kan kelapa. Dia cukup marah kalau terjemah ada nya ni. Nya tu jangan tersebut nya, kena kembalikan. Nya tu siapa? Dakwat. Nya ni cerita dia macam ni Bila pokok dijadikan pen, laut, satu laut ni berapa laut ni? Mufrad ke jamak? Mufrad, satu laut. Bila dah tulis, apa yang berlaku? Habis. Jadi 7 lautan menambah kepadanya. Nya tu apa? Satu laut yang habis tadi ni. Hu ni kembali kepada apa? Satu laut. Tak apalah. Tak apa. Ikut je tuan-tuan dan puan. 7 lautan menambah kepadanya daripada 7 lautan menambah kepadanya selepasnya. Min tu tak payah terjemah. Selepasnya maksudnya selepas apa? Selepas habislah. 7 lautan menambah kepadanya selepasnya, selepas habis. Maksud dia menambah. Ya. Nya hu tu nya, saya tambah kepadanya. Kepada tu nak sedap terjemahan. Ada faham? Tak faham. Dia sebenarnya faham, tapi ayat dia agak, yelah sebab ini adalah ayat sastra tuan-tuan dan puan. Biasalah ayat sastra ni kan dia bahasa dia tinggi. 7 lautan menambah ni sab'atu abhur, 7 lautan. Yamudduhu menambah kepadanya, kepada satu laut yang dah habis tadi, min ba'di selepasnya, selepas habislah maksudnya min ba'dihi ya. Selepas jap.
Min tu tak payah terjemah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau terjemah nanti lagi pening kepala. Dan 7 lautan menambah kepadanya daripada selepasnya. Lagi tak faham. Banyak sangatnya 7 lautan menambah kepadanya selepasnya. Sekejap ya. Baik, terjemah je lah. Terjemah je begini. 7 lautan menambah kepadanya selepasnya. Selepasnya letak dalam kurungan habis, selepas habis. 7 lautan menambah kepadanya selepasnya. Kalau kita orang Melayu tak sebut menambah, kita 7 lautan ditambah kan. Tapi dalam bahasa Arab ayatnya begitu, kita kena ikutlah. Sebab lain bahasa, lain grammar. Baik. Habis. Nya tu apa? 1 laut tadi. 7 laut tu tambah kepada 1 laut yang habis tadi. Apa yang berlaku? Habis juga. Ayat ni dah lengkap ke belum? Yang panjang-panjang daripada awal tadi sampai sini, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh sadaqallahul azim lagi. Ini daripada awal, walau allama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Ini semua dipanggil apa? Ini yang dipanggil ayat syarat panjang. Daripada sini, daripada awal ayat jawab dia mana? Ma nafidat kalimatullah. Inilah ayat pelengkapnya. Ma nafidat. Apa tadi ma nafidat? Nafidah habis. Ma nafidat tidak habis. Kalimatullah. Kalimat kat sini maksudnya ialah ditafsirkan dengan maklumat Allah tidak habis. Ma nafidat kalimatullah, tidak habis maklumat Allah. Ataupun nak terbalikkan pun boleh. Maklumat Allah tidak habis. Boleh? Ma nafidat kalimatullah, tidak habis maklumat Allah. Ilmu Allah tak habis tak habis apa? Tak habis ditulis Baik, nafidat fi'il apa? Sebab ada apa? Nun ya. Ya, fi'il mudhari'. Fi'il yang ada tambah ta belakang ni dipanggil fi'il. Kan tadi saya bagi contoh, kalau zahaba, zahabat. Kataba, katabat. Qala, qalat. Nafidah, nafidat. Ini fi'il madi. Bila jumpa fi'il, kena cari apa? Cara nak cari fa'il, cari isim baris depan dulu. Ada tak? Kalimat baris depan, dia akan jadi apa yang tak habis? Apa benda yang tak habis? Ni kalimat ni, ataupun dalam taksir maksud dia ialah maklumat Kemudian perkataan kalimat ada alif lam, ada tanwin, dia akan jadi mudhaf. Perkataan Allah akan jadi
mudhafun ilaih. Tanda dia apa tuan-tuan dan puan? Baris bawah. Tidak habis maklumat Allah. Nafidat fi'il madhi, fa'il dia siapa? Macam saya bagi tahu sebelum ni lah, bila sebut fa'il, tak semestinya fa'il kena orang. Benda pun boleh jadi fa'il. Yang penting cukup syarat dia bagi depan. Apa yang tak habis? Kalimat-kalimat Allah. Mudhafun ilaih. Semula saya terjemahkan daripada awal. Dan jikalau sesungguhnya apa yang berada di bumi dari segala jenis pokok adalah pen-pen, sedangkan laut adalah dakwat. 7 lautan menambah kepadanya selepasnya. Selepas habis semula, sedangkan laut adalah dakwat, 7 lautan menambah kepadanya selepasnya. Selepas habis apa yang berlaku? Ma nafidat kalimatullah. Tidak habis maklumat Allah. Tak habis apa? Tak habis ditulislah. Ya? Tak ada tanda berhenti. Itulah tandanya ayat ni tak boleh berhenti. Bila tak ada tanda berhenti, maknanya bila ada ayat syarat, dia akan tergantung selagi belum jumpa ayat jawab. Dah jumpa ayat jawab, baru dah lengkap. Sebab tu tak ada tanda berhenti. Kalau berhenti, tergantunglah. Contohnya macam ni Saya cakap dengan tuan-tuan dan puan, nanti kalau buku komunikasi nanti dah siap, lepas tu saya diam, saya balik. Boleh tak? Boleh ke tidak? Oh boleh. Orang akan tertunggu-tunggu mana dia punya ayat jawab dia. Samalah kalau tuan-tuan dan puan baca sampai tengah ni, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur sadaqallahul azim. Ayat tu tergantung. Jadi untuk jadikan dia tidak tergantung, kena habiskan. Panjang ke pendek ayat ni? Panjang. Jadi sebelum baca ayat ni, kena buat apa? Tariklah nafas panjang-panjang. Tarik nafas, lepas tu baca. Ataupun kalau tak cukup nafas, berhenti kat mana? Berhentilah kat mana-mana nak berhenti, tapi jangan terus sambung. Kena ambil lah beberapa perkataan sebelumnya. Dan kalau tuan-tuan dan puan perhatikan ayat Al-Quran yang panjang-panjang, yang tidak ada tanda berhenti, itu maknanya memang tak boleh berhentilah sepatutnya. Kalau berhenti, maknanya dia akan tergantung. Kalau nak berhenti juga, ambillah beberapa perkataan sebelumnya. Semula saya terjemahkan, dan jikalau sesungguhnya apa-apa yang berada di bumi dari segala jenis pokok adalah pen-pen, sedangkan laut adalah dakwat, 7 lautan menambah kepadanya selepasnya. Itu selepas habis Manafidat kalimatullah, tidak habis kalimah-kalimah Allah ataupun maklumat Allah. Nak lebih faham, letak dalam kurungan ditulis di belakang Tidak habis kalimah-kalimah ataupun maklumat Allah, dalam kurungan ditulis. Dalam kurungan ditulis. Tidak habis apa? Tidak habis ditulis lah. Baik, sambungannya semula dan jikalau sesungguhnya apa-apa yang berada di bumi dari segala jenis pokok adalah pen-pen, sedangkan laut adalah dakwat, 7 lautan menambah kepadanya selepasnya.
Itu selepas habis. Ma nafidat kalimatullah, tidak habis maklumat Allah ditulis. Dalam kurungan lah, letak dalam kurungan ni. Dalam ayat tak ada. Oh, kenapa nafidat tu guna ta? Tengok kuning A, fi'il madhi. Fi'il madhi kalau ta, fi'il madhi kalau ada ta di hujung, apa dhamir dia? Hiya. Maknanya fa'il dia kena perempuan lah. Perempuan lah. Kalimat ni muzakkar ke muannas? Kalimat. Bila fi'il ada fa'il, fa'il dia lelaki muzakkar, fi'il dia muzakkar. Kalau fa'il dia muannas, fi'il dia muannas. Kalimat ni muzakkar ke muannas? Ya, apa tanda dia? Ada ta marbutah. Ta marbutah ni kalau satu. Kalau jadi ramai, buka diagram warna hijau B. Kalau satu perkataan, kalimah lah, cakap Melayu, kalimah. Kalau satu kalimah, okey, cuba ikut saya. Satu perkataan dalam bahasa Arab kita sebut kalimah. Semula, kalimah. Dua. Tengok bahagian muannas lah sebelah kiri, jangan tengok muzakkar. Nanti sebutannya tak tepat. Semula, kalimah. Kalau dua, ataupun kalau jamak, kalimatun ataupun kalimatin. Jadi sebab itulah guna nafidat, sebab kalimat itu adalah muannas. Kalau dua kalimah tadi sebab apa? Kalimatani. Dalam kitab hadis sahih Bukhari, hadis yang terakhir berbunyi lebih kurang saya tak ingat susunan dia, tapi lafaz, dalam lafaz hadis tu ada kalimatani. Apa makna kalimatani? Dua kalimat ataupun dua ungkapan. Khafifatani. Khafif ni ringan. Sebab dua kalimah kan. Khafifatani dua ringan. Dua kalimah ataupun dua ungkapan yang ringan. Alal lisan. Ala, apa makna ala? Atas, lisan lidah, ringan di lidah. Thaqilatani. Thaqilatani lawan kepada khafifatani. Thaqilatani berat. Fil mizan, di dalam timbangan. Habibatani. Habibah, apa makna habibah? Darling. Baik, habibah ni sayang ataupun disukai lah. Kalau dua, habibatani ilar rahman. Ilah, apa makna ilah? Kepada ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah. Apa dia ucapan yang ringan, dua kalimah ataupun dua ungkapan yang ringan di lidah tetapi berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah. Apa dia kalimah dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimah yang pertama, ungkapan yang pertama subhanallahi wa bihamdihi. Ungkapan yang kedua subhanallahil azim. Boleh? Okey, jadi perkataan kalimat itu sebab dia muannas, maka gunalah nafidat. Kalau muzakkar, gunalah nafida. Boleh? Okey. Sambungannya, innallaha azizul hakim.
Okey, saya padam Dalam surah Al-Kahfi ada satu lagi ayat yang lebih kurang macam ni. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru. Kat situ guna lanafidal bahru. Bahru muzakkar ke muannas? Al-bahru. Al-bahru muzakkar ke muannas? Maka sebab tu guna nafidah. Kat sini sebab kalimat tu muannas, guna nafidat. Ayat yang lebih kurang sama dalam penghujung surah Al-Kahfi. Baik. Okey, kita tengok sikit lagi. Innallaha azizun hakim. Boleh padam? Boleh. Sambung bawah. Tak nak padam? Ya? Saya nak padam ni tak nak kepala tuan-tuan puan-puan serabut. Tengok banyak sangat dekat whiteboard. Saya padam Innallaha azizun hakimun. Baik, yang pertama inna tahu kan? Haraf tahu. Okey, perkataan Allah tahu. Aziz pun nama Allah. Apa makna aziz? Maha perkasa. Hakimun nama Allah juga. Maha bijaksana. Baik, yang penting kat sini bila jumpa inna kena cari isim inna dan khabar inna. Isim inna bari apa? Khabar inna depan. Mana isim inna yang bari atas? Perkataan Allah bari atas akan jadi isim inna. Mana khabar inna bari depan? Azizun. Sesungguhnya Allah adalah. Jangan lupa terjemahan untuk khabar. Sesungguhnya Allah adalah azizun, maha perkasa. Hakimun, lagi maha bijaksana. Sesungguhnya Allah adalah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sesungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Hakimun akan jadi apa? Kenapa bagi depan? Sifat kepada aziz. Hakimun maksudnya yang maha bijaksana. Siapa yang maha bijaksana? Aziz ke Allah? Maknanya dia akan jadi apa? Ini khabar inna satu. Yang ini khabar inna satu. Yang ini khabar inna dua. Sesungguhnya Allah adalah maha perkasa, lagi maha
bijaksana. Innallaha azizun hakim. Sifat kena sama berapa? 4. Nah, tak boleh. Sebab apa? Tak sama, baris pun tak sama, alif lam pun dah tak sama, tak boleh. Dari segi makna memanglah kita tahu ini adalah nama-nama Allah kan, sifat-sifat Allah sama je. Tapi sekarang ni bukanlah nak nunjukkan dia tu sifat, nak cerita, ni nak jadikan sebagai khabar, cerita Allah itu apa cerita dia? Maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah penat dah. Ada 20 minit lagi. Zikir. Ya. Dia penat sebab bulan puasa kot. Oh, yang tadi tu, tuan-tuan dan puan-puan jangan fikir sangat, nanti pening. Memang yang tadi berbelit sikit. Tapi bagi orang Arab tu bukannya, itu bukan tak fasih bagi orang Arab itu lagi hebatlah bahasa dia. Kalau kita bahasa kita, kalau tonggang langgang ni makin tak fasih lah. Tapi bahasa Arab ni kadang-kadang kalau tonggang langgang ke depan ke belakang tu lagi hebat. Tapi kena ada cara lah, ada kaedah dia lah. Baik. Ya? Ya? Dan jikalau sesungguhnya apa-apa yang ataupun apa yang fil ardi berada di bumi dari segala jenis pokok, aqlamun adalah pen-pen, wal bahru sedangkan laut, khabar dia tak ada itu kena keluarkan sendiri. Sedangkan laut adalah dakwat. 7 lautan menambah kepadanya selepasnya, itu selepas habis. 7 lautan menambah kepadanya selepasnya, iaitu selepas habis. Habis satu laut tadilah. Ma nafidat kalimatullah, tidak habis maklumat Allah ditulis dalam kurungan. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Ayat ini diturunkan ketika orang Yahudi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Taurat itu mengandungi penerangan bagi setiap sesuatu. Penjelasan bagi semua perkara ada dalam kitab Taurat. Ni orang Yahudi datang jumpa Nabi, kata apa? Dalam kitab Taurat itu terkandung penerangan, penjelasan bagi setiap perkara. Lalu Nabi bersabda, kalau nak dibandingkan dengan ilmu Allah itu sikit je. Yang ada dalam kitab Taurat itu nak banding dengan ilmu Allah sikit je. Kemudian Allah turunkan ayat ni. Kalaulah pokok tu kita buat pen. Kita beli pen tuan-tuan dan puan panjang ni, berapa banyak, berapa patah perkataan kita boleh tulis. Pen. Ada buat kajian ke? Tak ada sia-sia lah. Kajian sia-sia. Satu pen tu berapa banyak patah perkataan boleh ditulis? Banyak lah tuan-tuan dan puan. Ini baru satu pen. Ini kalau satu pokok tu berapa banyak pen kita boleh buat? Terlampau banyak lah. Ini tak boleh nak dipikirkan, akan kita tak terjangkau. Sama lah macam kita nak buat perbandingan lamanya hari kiamat. Lamanya hari kiamat, bukan hari kiamat, lamanya syurga dan neraka. Lamanya kehidupan akhirat ni, kalaulah dikatakan bumi ini dipenuhi dengan biji sawi. Besar ke kecil biji sawi?
Bumi ni penuh dengan biji sawi. 1000 tahun ada seekor burung datang ambil satu biji je, bawa ke tempat lain. 1000 tahun datang balik, bawa tempat lain, datang bawa tempat lain. Selepas 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, apa yang kita bayangkan? Biji-biji itu akan habis tak? Macam hampir-hampir mustahil, tapi memang akan ada satu masa akan habis kan? Tapi kehidupan akhirat tak habis. Itu nak menunjukkan betapa lamanya kehidupan akhirat, kekalnya macam mana, macam itulah. Samalah dalam nak membandingkan ilmu Allah itu, nak bandingkan dengan orang Yahudi kata dalam kitab Taurat ada penjelasan setiap perkara. Nabi bersabda nak dibandingkan dengan ilmu Allah ni sikit je. Lalu Allah turunkan ayat ni, kalaulah pokok jadikan pen, laut jadikan dakwat, tambah 7 laut, dah habis 1 laut. Dakwat tu, kalau dakwat pen tu berapa banyak yang nak menyamai 1 laut? Berapa batang pen? Tak boleh nak bayang lah. Banyak sangat, terlampau banyak. Memang tak habis maklumat yang ada, ilmu yang ada pada Allah. Ilmu Allah itu tak habis nak ditulis. Jadi kalau kita ada ilmu sikit, janganlah ilmu itu menjadikan kita ni sombong sampai macam kita je yang tahu, orang lain tak tahu. Saya pakar lah dalam bahasa Arab ni. Dalam bab mengajar bahasa Arab ni, saya yang paling pakar di Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi elakkanlah perkataan-perkataan macam ni, sebab nak dibanding dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu lebih luas. Dan pernah sekali Nabi Musa AS, dia tersilap cakap. Ada orang tanya, siapa yang paling alim dekat dunia ni? Dia kata, aku yang paling alim. Jadi Allah tak berapa suka jawapan dia. Allah telah tarbiyah dia. Kamu pergi ke tempat pertemuan 2 laut. Di sana kamu akan jumpa salah seorang daripada hamba-hamba kami. Belajarlah dengan dia. Siapa dia hamba Allah tu? Dalam Al-Quran memang sebut hamba sahaja, tapi ada yang menafsirkan bahawa dia adalah Khidir AS. Berlakulah 3 peristiwa, dan daripada situ nak menunjukkan, nak mengajar bahawa kita janganlah sombong dan janganlah kita anggap kita je tahu, orang lain tak tahu. Janganlah dengan sebab ilmu makin bertambah makin sombong. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang tambah ilmu tapi petunjuk hidayah dalam hati tak makin bertambah, makin tambah ilmu bukan makin tambah baik, tapi makin tambah ilmu makin sombong, makin tak boleh dengar kata orang, makin rasa diri dia je betul, orang lain semua salah. Maka jaga-jaga sebenarnya dia bukan makin hampir, tapi makin jauh. Janganlah kita, memang ilmu tu penting. Bukanlah saya kata ni suruh supaya takutlah macam ni, tak payah belajarlah, bukan maksudnya macam tu. Belajarlah, tapi janganlah dengan sebab ilmu kita makin sombong, makin takabur. Siapa yang paling alim sebenarnya? Makhluk yang paling alim siapa? Dalam sejarah yang dia sampai digelar sebagai ketua para malaikat. Siapa dia? Ya, dia ilmu banyak. Azazil lah, iblis. Kan dia adalah orang yang ada ilmu, tapi disebabkan apa? Bila banyak ni, tak kisahlah tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bila banyak, tak kisahlah apa-apa benda yang banyak, kebiasaannya akan menjadikan kita sombong. Kalau dunia, itu memang normal lah, dunia dengan dunia. Tapi akhirat, dalam ilmu-ilmu agama pun kadang-kadang menjadikan, bila banyak, kita dah mula rasa, apa ni nak tegur-tegur, kamu belajar mana je, saya ada PhD. Bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Ini perkataan-perkataan yang membawa sifat sombong dalam diri kita. Takut kita ni bukan makin dekat, makin jauh. Na'udzubillah, takut jadi macam Azazil. Akhirnya mereka dia telah dilaknatlah. Baik, wallahu alam. Saya nak goreng apa lagi ni? Ini kalau goreng ni bukan kata dah masak dah, ni dah hangit dah.
Yelah, tak sebelum tu lah cerita dia. Tapi sebenarnya kalau nak kata istilah paling alim ni, kita pun tak adalah. Maknanya ada kaul yang muktamad kata seorang-seorang, kita pun tak boleh nak kata. Sebab dia benda yang subjektif. Yang kita nak banding orang yang zaman dulu dengan zaman sekarang pun tak boleh. Tapi betul lah, antara makhluk yang paling banyak tahu ilmu ialah Nabi Adam lah. Allah ajar semua benda, nama-nama semua. Baik, nak goreng apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Ada 10 minit lagi. Kena berhenti je halalan. Kalau nak berhenti, saya kena minta halal. Nanti tuan-tuan dan puan-puan tuntut dengan saya. Ustaz, saya dah bayar 150 bulan. Hari tu Ustaz ngajar. Dulu kat dunia Ustaz ngajar tak cukup 10 minit. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah halal, saya pun mengalu-ngalukan. Kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Baik, yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, sebelum menutup, insya-Allah tadi saya dah bagi tahu kita mula balik bila? 7, 6 hari bulan 7. Ikut asal perancangannya macam itulah. Tapi kalau tiba-tiba ada aral melintang ke, tiba-tiba dewan kena guna ke, yang tu nanti kita akan maklumkan kemudian. Tapi kalau tidak ada apa-apa pemakluman lain, maknanya ikut yang asal lah. Dan yang terakhir, saya doakan supaya tuan-tuan dan puan-puan, baki masa yang ada ni lebih kurang, ni dah 20 Ramadan kan. Malam ni mula malam yang ke 21. Masa untuk kita mencari Lailatul Qadar. Orang kalau nak dekat akhir-akhir ni kan, tawaran dia makin dahsyat kan. Kalau kat kedai ke, kuih-kuih pun kalau nak habis nak petang tu, kalau pukul 5 biasa. Ni nak dekat buka tu, kan makin hebat kan tawaran dia kan. Begitulah Ramadan ni nak habis ni, tawaran dia makin hebat. Tapi cuma kita lah, kita mengikut, kita terpedai, kita terkesan dengan tawaran yang disediakan oleh Allah ataupun tawaran manusia. Ya, kalau tawaran oleh Allah, kita kena banyakkanlah ibadah kita, amal kita. Kalau terkesan dengan tawaran manusia, hari ni kita pun bertawaf lah, di kedai-kedai baju, kedai-kedai apa kuih dan sebagainya. Jadi saya doakan supaya baki masa ni kita dapat tambahkan lagi ibadah kita, dan mudah-mudahan dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan kalau jumpa, doakan saya. Baik, dan mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, rezeki yang murah, semangat yang tinggi, insya-Allah, supaya kita dapat bertemu kembali lepas raya nanti, dapat sambung kembali pengajian kita. Yang terakhir, saya mohon kemaafan banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan di atas segala kekurangan dan kesilapan dan kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan sepanjang saya mengajar. Dan apa? Selamat menyambut Idul Fitri, insya-Allah. Mungkin tak ada peluang nanti nak sebut Eid Mubarak. Baik, Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardu ilayna 'inda hajatina wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Lailatul Qadr, Allahumma ballighna Lailatul Qadr, Allahumma ballighna Lailatul Qadr, Allahumma ij'alna mimman shama Ramadana imanan wa ihtisaba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.